Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu temuan kita pada malam ini seperti yang kita telah bincangkan pada Jumaat yang lalu, pada hari Ahad yang lalu, untuk kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Satu nikmat, rahmat yang Allah beri kepada kita. Niat kita untuk mendalami Al-Quran ini Allah kabulkan, Allah beri keizinan, maka kita mestilah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan ini dikala kita dalam kesibukan, banyak persiapan yang hendak kita lakukan, diuruskan rumah tangganya, anak-anaknya dan pelbagai perkara. Namun alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk kita mendengar perbicaraan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita hanya bincangkan 2 surah sahaja, iaitu Suratul Nasr dan juga selepas Suratul Nasr iaitu Surah Al-Masad. Maknanya iaitu Suratul Nasr. Kemudian kita ke 111 surah. Rujukan pada malam ini tidaklah ada nota yang terperinci seperti biasa. Nota akan ada kandungan ayat dan terjemahan. Kemudian saya ada nyatakan tentang tema bagi surah tersebut. Jadi insya-Allah nanti saya akan berikan nota ini bersekali dengan nota 3 surahnya lain. Jadi malam ini merupakan malam kedua terakhir sebelum kita bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang akan datang. Jadi ini malam yang kedua terakhir. Moga-moga Allah memberikan kita keberkatan pada pertemuan kita setiap minggu. Jadi kita teruskan dengan Suratul Nasr. Okey. Perkataan An-Nasr, okey, An-Nasr ini ia merujuk kepada makna pertolongan. Ya, maknanya adalah pertolongan. Tetapi kita belum tahu dengan lebih lanjut siapa yang menolong, siapa yang diberi pertolongan. Tapi An-Nasru merujuk kepada pertolongan. Jadi apabila kita belajar nama surah, kita akan mencari lagi maklumat. Kenapa surah itu dinamakan Suratul Nasri? Kenapa surah itu tidak dinamakan surah Al-Fatah? Ataupun surah itu tak dinamakan dengan surah dengan nama yang lain. Melihat kepada ayat, tentu ada sebab. Okey, jadi An-Nasr bermaksud
pertolongan. Jadi untuk mengetahui jawapan siapa yang memberi pertolongan, siapa yang diberi pertolongan, maka kita kena merujuk di dalam ayat yang berada dalam surah An-Nasri. Kita nak lihat terlebih dahulu ayat yang keberapa yang mengandungi perkataan An-Nasr. Jadi kalau kita buka 4 ayat, ya, ada 3 ayat bagi surah An-Nasr. Okay, ayatnya pendek, ada 3, sama bilangan ayat macam surah Al-Asr. Kan, 3 ayat, sama macam surah Al-Kautsar, 3 ayat. Tetapi walaupun di 3 ayat, dia memberikan kita makna yang sangat mendalam. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang pertama, kita jumpa pada ayat yang pertama perkataan Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okay, kita jumpa perkataan nasru. Jadi kita baca keseluruhan ayat supaya kita mendapat lebih mendalam apa makna pertolongan. Allah mengatakan idza, apabila, jaa, telah datang, nasru, pertolongan. Pertolongan siapa? Allah. Nah, ada perkataan Allah selepas kalimah nasru. Jadi berdasarkan maklumat ini, kita mendapati rupa-rupanya suratul Nasri, surah pertolongan, sebenarnya merujuk kepada pertolongan Allah. Jadi kalau Allah dah tolong, maka apa yang berlaku? Wal fathu, wal fatah, dan kemenangan. Okay, jadi berdasarkan ayat ini kita dapat maklumat bahawasanya nasru pada surah, nama surah tersebut merujuk kepada pertolongan Allah. Mengapa perlu diletakkan kalimah Allah selepas kalimah nasru? Menunjukkan bahawasanya, kata para ulama, nak menunjuk bahawasanya tidak ada pertolongan lain melainkan ia adalah pertolongan Allah. Kenapa diletakkan Allah? Nak menunjukkan bahawa tiada pertolongan lain yang diharapkan melainkan ia datangnya dari Allah. Dan dalam ayat ni kita jumpa perkataan wal fatah, dan kemenangan. Kenapa surah ni dia tidak dinamakan suratul Fathi? Kalau kita kata suratul Fathi dah ada dah satu surah lain yang dinamakan dengan suratul Al-Fatah. Kita pernah bincangkan tentang Suratul Al-Fathi. Kalau masih ingat, surah yang ke-48. Kan? Okey, jawapan pertama kita kata mungkin boleh dikatakan kerana surah ada nama Suratul Fathi. Alasan yang kedua, kalau diletakkan Al-Fathi menjadi nama surah, maknanya fokusnya kepada kemenangan. Kalau diletakkan An-Nasr, iaitu pertolongan Allah, mana lebih utama, mana lebih penting, antara pertolongan Allah ataupun Al-Fatah? Kalau kita tengok pada susunan ayat pun kita dapat jawapan dia. Sebab apa? Sebab Al-Fathu ini dia berada selepas penyebutan kalimah Nasrullah, pertolongan Allah. Maknanya Al-Fathu itu, wal Fathu,
Kemenangan itu sebenarnya ia bersumberkan kepada pertolongan Allah. Maknanya kalau tiada pertolongan Allah, berlaku tak Al-Fathu itu? Maka jawapannya kita akan kata bahawa tidak akan berlaku. Tidak boleh berlakunya kemenangan Al-Fathu itu melainkan setelah apa? Nasrullah, datangnya pertolongan Allah. Menunjukkan bahawa pertolongan Allah itu merupakan sebab utama dapatnya Al-Fatah wal-Fathu. Okey, kemenangan di sini kalau kita belajar dalam surat Tadabbur, kemenangan di sini merujuk kepada pembukaan kota Makkah. Maknanya Nabi SAW dapat menawan semula kota Makkatul Mukarramah. Okey, satu kemenangan yang sangat besar. Tetapi jangan dilupakan di sebalik Al-Fathu itu adanya Nasrullah. Jadi letak nama surah Nasrul tu nak memberikan kita tumpuan kepada pertolongan Allah itu yang paling utama. Bukan nak fokus kepada Al-Fathu. Sebab itu diletakkan suratul Nasri, tidak diletakkan suratul Fathi. Okay. Jadi kita terus kepada tema bagi surah ini. Okay. Tema yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan bahawasanya tema surah ini adalah tentang pertolongan Allah hanya diberikan untuk agama Islam sahaja. Okay. Pertolongan Allah hanya akan diberikan kepada agama Islam ini sahaja. Kenapa kita kata hanya untuk agama Islam ini sahaja? Kita sudah sedia maklum bahawa sudah pasti Allah akan tolong siapa yang tolong agama dia. Bahkan kalau kita baca dekat ayat yang kedua, kita jumpa perkataan agama Allah. Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, dan engkau akan perhatikan manusia masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai. Jadi dekat sini nak memberitahu kepada kita, okay, kalau kita belajar tadabbur, kita akan belajar tentang macam mana kita nak mengambil tindakan daripada isi kandungan surah An-Nasr ini. Sedangkan surah ini cerita tentang Allah telah menolong agama Islam yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Okay. Maka hasil daripada kita belajar nama dan tema surah ini, kita boleh dapat pengajarannya adalah Allah Ta'ala akan tolong mana-mana orang Islam kalau dia tolong agama Allah. Seperti mana Allah pernah menolong Rasulnya menawan semula kota Makkatul Mukarramah. Walaupun asalnya surah ini menyebut tentang pertolongan Allah sehingga dapat kemenangan, boleh tawan kota Mekah. Lepas kota Mekah tu ditawan, lepas tu tersebarlah cerita kota Mekah telah ditawan, maka manusia beramai-ramai masuk ke dalam agama Islam. Kalau sebelum ni kena dakwah, ada kala kena melalui peperangan, tetapi apabila berjaya tawan saja kota Mekah, maka telah menjadi viral
di negara-negara Jaziratul Arab ni, semenanjung Arab, mereka willing untuk masuk ke dalam agama Allah. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kalau kita mempunyai sifat seperti mana Rasul, kalau kita nak tolong agama Allah ni, kita nak tolong Allah, Allah akan tolong kita. Itulah pengajaran di sebalik surah An-Nasr. Kemudian saya masuklah sikit sebab ayat dia pendek kan. Okey, kenapa pada ayat yang ketiga Allah meminta kepada Rasulullah untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah itu dia Maha penerima taubat. Menunjukkan apa? Nah, memberikan kepada kita satu pelajaran. Kalau kita dah dapat pertolongan Allah, maka cara membalas jasa baik Allah itu adalah dengan kita membesarkan Allah. Besarkan Allah. Agungkan Allah. Bukan kita dapat nikmat pertolongan dengan kita balas dengan kemungkaran, dengan kesombongan dan pelbagai. Tetapi apabila dapat pertolongan Allah, kena ingat di sebalik kemenangan itu sumber utamanya adalah nasrullah, pertolongan Allah. Maka apabila Allah tolong kita, maka kita kena memuji dan membesar Allah Azza wa Jalla melalui tasbih dan pujian. Lepas tu kenapa beristighfar? Ini kalau kita belajar tadabbur, kita akan terangkan kenapa Allah perintahkan istighfar. Okey, para ulama memberi ulasan yang sangat panjang. Antaranya para ulama mengatakan bahawa kenapa Allah suruh istighfar ada kaitan dengan kan apabila kita berjaya menawan yang selama ni cita-cita yang paling besar untuk mengalahkan musuh, tiba-tiba boleh tawan kota Mekah ni tak perlu susah payah, tahu tak? Sebab kita belajar dalam sejarah, tawan kota Mekah ni dia bukan perlu berperang, siapa nak kena berbunuh-bunuh, tak ada. Semuanya adalah hasil perjanjian Hudaibiyah, dapat masuk Nabi tanpa perlu berperang dengan bersusah payah. Jadi kalau dah menang tawan kota Mekah yang dulu lemah tiba-tiba menang, maka nanti mungkin akan bawa kepada rasa apa? Rasa bangga, akan bawa kepada rasa manusia. Manusia kan dia mudah untuk bangga diri. Walaupun kita tak kata Nabi seperti itu, tetapi Allah mengingatkan. Itu yang minta besarkan Allah dan beristighfar. Okay, dalam erti kata lain, surah ini sebenarnya adalah surah yang hujung-hujung kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di antara surah yang akhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima sebelum Nabi nanti akan wafat. Jadi sebelum beliau wafat, maka bersiap sedialah untuk bertemu dengan Allah. Antaranya adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita belajar kalau kita belajar tadabbur, kita boleh kupas dengan lebih panjang. Tapi kerana kita memberi tumpuan kepada nama dan tema surah, maka cukuplah apa yang dapat saya terangkan pada malam ini. Okey. Kita teruskan lagi dengan surah yang berikutnya, iaitu suratul Masad. Okey, apa maksud al-Masad? Al-Masad merujuk kepada tali yang dipintal dengan kuat. Tali yang dipintal dengan kuat pasti akan membawa kepada pertanyaan. Tali yang dipintal dengan kuat ni, siapa yang pintal? Tali siapa tu? Kenapa adakah Allah hendak memuji tali dipintal tu? Adakah maksudnya Allah suruh kita guna tali dipintal ataupun macam mana?
Jadi nak tahu maklumatnya, maka kita kena mencari sumber. Di mana terletaknya perkataan Al-Masad, kalimah Al-Masad di dalam surah Al-Masad lah. Okey, kita pun buka, ada 5 ayat. Rupa-rupanya perkataan Al-Masad bukan berada pada ayat yang pertama seperti kebiasaan yang kita jumpa. Kalau iza jaa nasrullah, ayat pertama nasru tadi, tapi yang ini dia ayat terakhir sekali. Fi jidha hablum min masad. Kita jumpa perkataan masad, iaitu yang dipintal daripada sabut. Kita pun baca keseluruhan ayat, apa yang dipintal tu? Hablun. Rupanya ada tali yang dipintal daripada sabut. Tali apa? Kita baca ayat mula-mulanya, fi jidha, di lehernya. Di lehernya ada tali yang dipintal daripada sabut. Leher siapa ni? Ada tali dipintal ni. Kita pun baca ayat sebelum ni lagi. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu juga isterinya. Oh, rupanya di leher itu merujuk kepada leher seorang isteri. Oh, isteri itu Allah kata pembawa kayu api. Di lehernya ada al-masad. Hablum min masad. Tapi mesti kita bertanya-tanya, isteri siapa? Kita tahu surah ni tentang Abu Lahab. Kenapa surah ni Allah tak namakan surah Abu Lahab? Sedangkan ceritanya memang tentang Abu Lahab. Kenapa kenapa surah itu dinamakan dengan sempena kisah isteri Abu Lahab? Betul tak? Siapa yang lebih teruk ni? Abu Lahab ke isteri dia? Kenapa? Lepas kita bincangkan banyak nama. Kenapa surah itu diambil tentang tali yang dipintal daripada sabut merujuk kepada isteri Abu Lahab? Apa yang isteri Abu Lahab ni dah buat ni? Sampai isu dia dijadikan sebagai nama surah. Tidak nama surah itu dinamakan dengan nama Abu Lahab. Okay, di situ akan timbul pertanyaan. Jadi kita kenalah membaca ayat pertama sampai ayat yang kelima. Okey, akan timbul pertanyaan. InsyaAllah, jadi kita akan terangkan. Okay. Kemudian kita tengok terus kepada tema. Apakah tema bagi surah Al-Masad ini? Okay. Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan tema yang dicadangkan bagi surah Al-Masad ini adalah Allah nak menyebutkan tentang balasan. Balasan tu bukan balasan yang biasa-biasa. Balasan yang menunjuk kepada kehinaan. Balasan yang hina kepada sesiapa yang dia cuba memerangi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita sebut tadi, kalau kita belajar tadabbur, kita akan dapat gunakan isi kandungan tema surah Al-Masad ini merujuk kepada siapa-siapa pun. Walaupun surah ini ditujukan kepada dua manusia, Abu Lahab dan isteri dia, tetapi sesiapa yang mempunyai perangai seperti Abu Lahab, seperti isteri Abu Lahab, maka ia termasuk di dalam tema ini. Dia akan dapat balasan yang sangat buruk di sisi Allah bagi siapa-siapa yang cuba menghalang, memerangi, mengugut mana-mana dakwah manusia. Okay, kita akan buktikan kehinaan tu bagaimana digambarkan
di dalam surah ini. Kenapa kita letak perkataan balasan kehinaan? Balasan tu kita faham dah, memang teruk dah. Tapi balasan yang Allah nak bagi ni, kita kalau kita faham ayat tu, memang kita akan nampak sangat hina balasan yang Allah janjikan dalam surah Al-Masad ni. Jadi kita nak nampak lagi bentuk kehinaan dari segala sudut, kita kena tengok pada kelima-lima ayat. Saya masuk pada 5 ayat, lepas tu kita akan cari jawapan isteri dia tadi. Okey, pertama, kalau kita baca ayat pertama tu, Allah menggunakan dengan bentuk doa kebinasaan. Ini satu lagi maklumat tentang Allah janji dengan apa. Kalau sebelum ni ada perkataan wailun, dekat sini tabbat. Allah ulang 2 kali perkataan tabbat. Tabbat, dia bagi tabbat sekali, tetap. Lepas tu diulang kali kedua apa? Watabba. Diulang juga watabba. Tabbas yada abi lahabi watab. Dia punya kebinasaan ni memang betul-betul binasa lah. Ketua 2 tangan Abu Lahab. Kenapa Allah menyebut, pertama kita tahu nama gelaran Abu Lahab ni memang sebut Abu Lahab. Kenapa menyebutkan tentang tangan? Kerana kita sedia maklum, gambaran perbuatan ni biasanya dikerjakan dengan tangan. Banyak aktiviti kita buat ni memang selalunya menggunakan tangan. Jadi bukanlah nak menunjuk kepada tangan sahaja yang akan binasa. Kaki tak binasa, tak. Tetapi tangan ni dia merupakan anggota tubuh yang selalu digunakan dalam pelbagai perkara, termasuk dalam menghalang dakwah. Jadi Allah kata binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan kebinasaan. Kemudian nak tunjuk lagi punya hinanya balasan dapat ni, Allah kata ma'awna anhu maluhu wa ma kasab. Tuhan kata harta dan segala yang diusahakannya tidak memberikan manfaat kepadanya. Maksudnya harta yang dikumpul, yang dicari oleh Abu Lahab ni tak boleh bantu dia daripada mendapat kebinasaan. Apa saja yang diusahakannya buruk, kita pastilah akan dapat balasan buruk. Yang baik ke tidak akan. Apa saja yang dia buat tidak boleh membantu dia untuk mendapat kebinasaan dari Allah. So ayat kedua ni kita nampak macam teruknya balasan dia dapat. Dahlah Allah janji dalam bentuk 2 kali tabat wa tabba. Tengok dia punya bahasa kehinaan tu, balasan tu. Lepas tu pula nak tunjuk lagi betapa hinanya dapat balasan tu. Allah kata tak ada satu pun yang boleh bantu Abu Lahab daripada dapat kebinasaan. Harta dia ke sekali diusahakan. Lepas tu ada satu lagi yang menunjuk hina betul Abu Lahab di sisi Allah. Ayat nombor 3, Tuhan kata apa? Sayasla naron dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang marak menjulang. Okey, cuba kita lihat pada ayat nombor 3. Jumpa tak perkataan lahab, lahabin. Kalau orang Melaka dia panggil lahabau. Ini tak ada kena ya mengenai perkataan lahab. Dari mana dapat lahabau Allah alam. Tapi lahab dia merujuk kepada api neraka yang dia keluar warna. Okey, cuba tengok. Sama tak api yang lahab dengan nama Abu Lahab? Gelaran dia. Sama tak? Sama kan? Tengok. Allah menggunakan bentuk api itu, sifat api yang mempunyai lahabin serupa dengan gelaran kepada Abu Lahab. Api lahab. Hina tak?
Kalau Allah kata dia masuk ke dalam api neraka, saya selanara, tak apa lagi kan, masuk api neraka bukanlah tak apa, teruk dalam api neraka tu, tapi nak menghina lagi api neraka tu persamaan dengan dia lahab. Jelas tak tuan? Menunjukkan kehinaan dia. Bukan sekadar tu, nak hinakan dia lagi. Isteri dia sekalipun akan sama-sama diazab di dalam neraka. Hinanya sampai dengan isteri dia sekalipun Allah masukkan ke dalam api neraka. Okey, tuan nampak tak bentuk ayat ni? Kalau kita tadabbur dengan lebih panjang, kita akan tahu tu kenapa ayat tu kan sebegitu teruknya. Ingat, ini mudah je kalau orang faham ayat ni. Jadi dia takkan halang orang berdakwah. Dia takkan halang orang yang nak sampaikan agama Islam. Dia takkan halang orang yang buat amal. Dia nak Islam ni biar habislah, biar rosaklah, biar jahanam Islam. Tapi dia itu sendiri adalah Muslim. Jangan seperti itu. Kalau dia baca ayat ni memberikan jawapan yang sangat jelas tentang sesiapa yang menghalang dakwah Islam itu disampaikan. Okey. Jadi kalau cuma saya tak dapat terangkan panjang lebar ayat by ayat, tapi saya terangkan sikitlah. Okey, Abu Lahab ni dia sebenarnya bukan nama dia sebenar. Abu Lahab adalah gelaran dia, Abu Lahab. Cuma para ulama berbeza pendapat kenapa dia panggil Abu Lahab. Ada yang mengatakan kerana memang rupa dia ni cahaya, rupa dia ni dia keluarkan muka dia jenis orang yang muka dia memang keluar cahaya macam adalah merah-merah macam tu. Itu dipanggil Lahabun. Ada mengatakan anaknya nama Lahab, wallahu ta'ala. Tapi Abu Lahab ni gelaran, bukan nama penuh dia, bukan nama betul dia. Kalau nama betul dia adalah Abdul Uzza, nama betul dia adalah hamba kepada patung Al-Uzza. Sebab itu Allah tidak menyebut nama dia betul di dalam surah ini untuk mengelakkan berlakunya pengiktirafan tentang nama. Nanti ada orang akan kata, tengok tu, nama Abu Lahab hamba kepada patung Al-Uzza disebut dalam Quran tu. Jadi tak disebutkan tentang nama dia, tapi disebut dengan gelarannya. Itu kalau kita baca tadabbur, kita akan terangkan lagi. Okey. Lepas tu kalau kita belajar dengan lebih panjang, bahawasanya kata Pak Qul Shihab, bahkan kata Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, kalau dalam Quran Allah mengguna gelaran, dia bukan nama, menunjukkan watak, seperti orang itu dia akan muncul sampai kiamat. Tak faham tak maksud dia? Kalau Allah menggunakan gelaran macam Abu Lahab, maka watak seperti Abu Lahab ini akan ada sampailah kiamat. Sebab itu di antara justifikasi kenapa guna gelaran. Begitu juga dengan Fir'aun. Fir'aun dia bukan nama bagi mana-mana raja yang memerintah Mesir. Itu yang orang kata nama betul dia Ramses II lah, Ramses apalah. Bukan nama, dia panggil gelaran. Siapa yang memerintah Mesir selepas zaman Nabi Allah Yusuf, dia digelar Fir'aun. Sebab itu sifat, karakter seperti Fir'aun ini, dia akan tetap wujud sampailah hari kiamat. Okey, sekarang kita bincang sikit lagi tentang isteri dia. Kenapa? Pertama kita kena bincang. Kenapa isteri dia digelar Hammalatul Hatab, pembawa kayu api?
Dia jual kayu api ke? Kita baca ayat ni kan. Kenapa negeri Mesir membawa kayu api? Okey, ada dua sudut pentafsiran. Pentafsiran pertama merujuk kepada memang dia bawa kayu api tu. Tapi dia bukan buat kayu api untuk jual. Tetapi dia membawa kayu api, dia membawa kayu-kayu ini untuk menyakitkan, menghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencari duri-duri nak bagi Nabi terpijak dan sebagainya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari sudut majazi merujuk kepada dia suka mengapi-apikan antara orang Islam dengan orang yang kafir. Maksudnya dia suka nak menyebabkan orang ni marah kepada Islam. Dia ada je cara dia nak bagi orang nak hina Islam, nak dakwah Nabi bawa tu. Dia adalah cara dia buat. Dialah digelar sebagai pembawa kayu api. Kenapa Allah kata tali yang dipintal dari sabut tu berada di lehernya? Kenapa sebut di lehernya? Kenapa tak kata dia tarik dengan tangan ke? Kenapa dekat leher? Tapi ialah saya sebutkan juga, walaupun kita dah masuk kepada solat tadabbur sedikit sebanyak, okey. Tapi nak dapat jawapan kenapa pilih kisah isteri dia jadi nama surah kan? Okey. Kalau kita belajar, orang perempuan kalau dia nak letak penghiasan, dia akan letak kat mana? Tentu orang akan letak dekat leher kan. Leher ni maknanya letak kalung ke, letak rantai, betul tak? Jadi sepatutnya kalau sebut di leher, biasanya akan letak hiasan. Tapi bagi isteri dia ni, Allah letak dia tali yang dipintal daripada sabut nanti di dalam api neraka. Hina tak? Sepatutnya di leher tu orang letak rantai, letak apa-apalah kan. Tapi bagi isteri dia, sebab apa jadi hina sangat ayat ni bagi Abu Lahab dan isteri? Sebab tuan-tuan, kalau kita belajar dalam sejarah, isteri Abu Lahab ni dia seorang yang cantik. Dia seorang kenamaan. Dia VVIP dia ni. Kenamaan. Sebab tu kalau kita belajar, kalau tengok nama dia, dia digelar dengan nama Ummul Jamil, ibu kecantikan. Isteri Abu Lahab namanya Ummul Jamil. Tapi bayangkan, sepatutnya kalau perempuan tu cantik, kita kata di lehernya ada apa rantai. Tapi Allah kata di lehernya ada hablum min masad. Hina tak? Okey. Tapi isunya kenapa surah tu dengan kisah isteri dia? Maksud inilah di antara jawapan yang susah nak dicari sebenarnya. Tapi dapatan saya, yang saya baca ulasan para ulama, okey, ada yang mengatakan bahawasanya yang nak halang dakwah Nabi ni, yang kuat nak halang ni adalah isteri dia. Jadi Abu Lahab ni seperti mengikuti isteri dia yang banyak mengajak dia untuk menghalang Muhammad. Seperti mana kita tahu kan, ada suami yang boleh jadi pak turut kepada isteri dia. Sebab isteri Abu Lahab ni bukan orang biasa-biasa. Ada tak suami yang jadi pak turut kepada isteri dia? Ada. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua adalah kenapa sebut isteri dia ni nak kata Dr. Ali Hassan Arfan, kerana nak menambahkan lagi bentuk rasa hina yang dihadapi oleh Abu Lahab. Contohnya macam ni. Kalau macam lelaki kan, kalau macam suami, dia dapat isteri dia yang baik, contohnya dia dapat isteri dia yang orang puji,
tentu dia rasa apa? Dia akan tumpang apa? Oh, dia tumpang bangga kan? Tumpang bangga dia, isteri dia ni banyak orang sebut tentang dia ni. Tapi bayangkan, apabila Allah mengatakan isteri dia tu pun Allah Ta'ala masukkan ke dalam api neraka, maka adakah menambahkan rasa bangga Abu Lahab atau dia juga rasa bertambah hina? Itu di antara justifikasi kenapa dipilih Al-Masad itu dikaitkan dengan isteri Abu Lahab, dijadikan sebagai nama surah. Wallahu ta'ala, hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui tentang maklumat yang sebenarnya. Jadi saya dah sebut dah belum tadi dia punya tema dah kan? Tema dia. Okey, jadi alhamdulillah kita dah sampai kepada betul kuntu tabinat. Okey, kita dah sampai kepada habislah kedua-dua surah pada malam ni. InsyaAllah hari Jumaat ni hari terakhir kita akan mengkhatamkan 114 nama dan tema surah. Saya rasa lega sangat. Saya rasa lega tu semuanya atas hidayah, atas taufik, inayah, semuanya dari Allah. Terkesan sangat baca surah Idza. Sebab kalau bukan kerana Allah yang tolong, rasa nak berhenti tengah jalan dah. Nak sampaikan tajuk-tajuk seperti sebab dia panjang. Yang mana kalau kita nak tahu ya, asal-asalnya nama dan tema surah ni, dia di bawah anjuran pihak lain. Tapi ada Allah Ta'ala dengan hikmahnya menyuruh saya untuk handle secara sendiri di bawah Akademi Tadabbur ni. Maka panjang tau. Kalau tak sabar, rasa macam berhenti tengah jalan dah. Ada je bisikan pada syaitan ya. Ada macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Ada yang kata macam-macam lah. Saya tak nak sebut apa-apa perkara. Sebab orang tak nampak kelebihan belajar nama dan tema. Sebab orang duk ingat belajar Quran ni macam terus tafsir ayat kan. Ada juga seperti itu. Tapi saya rasa sesiapa yang dah ikut mana-mana kelas pun, dia baca buku ke dia apa ke, saya rasa tuan dapat sesuatu walaupun tak banyak. Jadi saya sangat terkesan sebenarnya apabila sampai kepada surah Idza. Nampak bahawa kalau bukan Allah tolong, sama tolong kuatkan hati, kuatkan semangat, lapang dada, pemudahkan urusan, rasanya saya pun tak mampu nak sampai kepada saat seperti ini. Jadi marilah sama-sama kita bertasbih, memuji Tuhan kita kan. Subhanallah wa bihamdika, kita puji Allah, kita banyakkan beristighfar kepada Allah. Kalau bukan sebab Allah, kita tak akan dapat jayakan apa yang kita rancangkan. Okay, jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Jazakumullahu khairah. Saya doakan tuan-tuan semua dapat keberkatan. Barakallahu fikum. Apa yang kita usahakan ni sebenarnya tidak dan tidak bukan adalah kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampaikanlah maklumat-maklumat ini kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada kawan-kawan kita. InsyaAllah pasti ada kebaikan. Kita tolong agama Allah ya, melalui kita mengangkat, memartabatkan, membawa manusia kepada faham Al-Quran. Satu perjuangan yang sangat besar sebenarnya. Tapi kita kena kuat semangat, minta Allah tolong. Ya, InsyaAllah, moga-moga Allah berikan kita kebaikan. Baik, ada siapa-siapa nak tanya soalan ke sebelum kita nak tangguhkan pengisian kita pada malam ni? Ada sebarang pertambahan? Silakan tuan-tuan perempuan. Silakan. Ustaz. Ya. Dalam saya punya Al-Quran ni kan, pimpinan Abdul Rahman ni,
Dia punya An-Nas tu dia tafsir sebagai kemenangan. Oh, An-Nasru tu dia taksirkan sebagai kemenangan. Tapi kalau kemenangan wal fathu tu kan? Okay. Kalau dekat terjemahan dia tulis apa? Kalau dia tulis apa yang Iza ja'a Nasrullah tu diterjemah apa? Dia tulis apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tapi bila saya tengok prakata yang wal fathu tu yang baru kemenangan tu Ustaz kan? Betul. Nasru tu memang pertolongan lah. Tapi mungkin maksud kemenangan di kat situ ialah kemenangan, dia gabung sekali lah. Tapi Nasru tu kemenangan. Nasru tu pertolongan. Al-Fathu itu kemenangan. Maknanya kemenangan ini dia diperoleh setelah dapat pertolongan Allah. Hebat macam mana pun kita, kuat macam mana pun kita, tapi kalau Allah tak tolong, tidak akan berjaya. Sebab itu Nasr itu memang sesuai dengan pertolongan. Okey. Ada pertambahan yang lain? Ada lagi pertambahan yang lain tentang perempuan? Ada soalan lain? Okey. Kalau tiada, insya-Allah kita jumpa sekali lagi nanti hari terakhir Jumaat ni, hari Jumaat insya-Allah. Hari Jumaat ini kita jumpa jam yang sama 9 suku. Kita bincang 3 surah yang terakhir, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi saya selaku pembimbing bagi tajuk ini mohon ampun dan maaf atas segala salah dan silap, kekurangan dan sebagainya. Semoga kita sama-sama layak mendapat syafaat Al-Quran, diberikan oleh Allah rasa cinta kepada Al-Quranul Karim. Allah berikan kita peluang yang sebaik-baiknya untuk kita dapat mengikuti mana-mana kelas pengajian Al-Quranul Karim. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Antum